Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saya muliakan mengurusi bagi Masjid Mustaghfirin Sungai Tiram. Saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, para guru, para asatizah, muslimin dan muslimat, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita panjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita meneruskan pengajian bagi kitab Mursyiduz Zuwar ila Ziyaratil Akhyar, panduan bagi penziarah, bagi menziarahi para ahli pilihan di kalangan awliya dan ulama. Dan kita berhenti pada adab yang ke-12, yaitu menziarahi para wali dan juga para salihin yang telah wafat. Ya, masih dalam bab itu. Pada adab yang ke-12 saya menyebutkan, yaitu menyebutkan kebaikan serta menceritakan kemuliaan sahibul maqam ketika berada di sisi maqamnya. Ini kalau Jawi muka surat 59, kalau Rumi muka surat 17. Jadi antara adab kita ketika mana menziarahi maqam ataupun kuburan para awliya ialah menyebutkan kebaikan dan menyebutkan manaqib, dibacakan biografinya di depan maqam tersebut. Ini akan melahirkan perasaan cinta dan kasih kepada sahibul maqam serta berusaha meningkatkan himmah agar mencontohi hidup mereka. Jadi kena tahu sirah hidup. Dan ini salah satu daripada perkara yang baik kalau dah boleh dilakukan oleh pihak yang berwajib ataupun daripada majlis agama Islam contohnya, ataupun daripada pihak keluarga yang menguruskan maqam para awliya Allah Subhanahu wa taala dari kalangan datuk mereka ataupun tokoh-tokoh masyarakat kita yang mulia. Itu diletakkan lauhah ataupun satu orang panggil apa, papan, signboard yang menunjukkan manaqib orang soleh tersebut agar boleh dibaca dan kemudian diketahui bila lahirnya, bila wafatnya, apa sumbangannya kepada masyarakat, kitab apa yang beliau karang dan seumpamanya. Dan ini dilakukan dan ditulis di maqam-maqam para wali Allah Subhanahu wa taala di Mesir dan seumpama negara-negara tersebut. Kalau dah di tempat kita dilakukan demikian, tapi biasanya yang melakukan ini biasanya persendirian ataupun daripada pihak yang ahli keluarga contohnya. Kalau alangkah baiknya kalau ini diambil perhatian oleh pihak yang berwajib. Dan apa ni, agar sejarah tadi kekal. Seperti mana kita ambil berat dengan bangunan-bangunan yang lama, diletakkan sejarah bangunan tersebut. Dan kita tahu siapa yang mengasaskan bangunan tadi contohnya. Ada yang lebih besar lagi daripada bangunan tersebut, iaitu para pasak bumi, awliya, para salihin, ulama yang berjuang dan juga yang telah menaburkan seluruh hidup mereka demi semata-mata untuk
memberikan kebaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkah baiknya kalau diletakkan papan kenyataan mengenalkan umat terhadap tempat tersebut. Berapa banyak di kalangan para wali Allah Ta'ala yang dimaqamkan di setiap kampung, yang kita tak kenal kata ada wali di situ, tak kenal kata ada ulama di tempat tersebut. Kemungkinan masyarakat di tempat tadi kenal. Kita, masyarakat kita di tanah Melayu kita ni dah tawaduk dah. Para awliya kita, ulama-ulama kita tawaduk orangnya, sehingga mereka kuburan ataupun makam mereka sama dengan orang lain. Jadi tak ada beza. Karena itu dalam mazhab kita Syafi'i sendiri tidak makruh membina binaan di atas makam para awliya Allah Subhanahu wa taala. Tak makruh. Kenapa? Karena untuk membezakan di antara mereka dengan yang demikian, yang bukan seperti mereka. Dan apa yang disebut oleh para ulama mazhab Syafi'i, litabarruk, untuk diambil tabarakah. Dalam kitab sebut. Dalam kitab fiqh kita, dalam mazhab kita Syafi'i sendiri sebut macam tu. Dan Syekh Gibril Haddad, murid kepada Syekh Syahid Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ada menulis satu risalah dalam bahasa Inggeris berkenaan dengan persoalan membina binaan di atas maqam para wali Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Inggeris, ada dalam internet, boleh dicari berkenaan dengan perbahasan yang beliau tulis dalam bahasa Inggeris, dan beliau bermazhab Syafi'i. Dan dalam kitab-kitab mazhab disebutkan dan diceritakan tentang pandangan tentang masalah tersebut. Jadi kalaulah kita mengambil berat, kalaupun tidak dibuat binaan, maksudnya kalau contohnya kata nak kurus khilaf ataupun dan seumpamanya, walaupun sebenarnya benda itu tidak ada masalah pun, sekurang-kurangnya letak tanda, ada tanda nama, tahu siapa wali ni, siapa orang saleh ni. Kadang-kadang diasingkan ataupun dimajhulkan adalah kerana kebimbangan yang tak sepatut dibimbangi. Bimbang takut orang pi menurun, bimbang takut orang pi buat benda khurafat dan seumpamanya. Bukan tu sebabnya. Bukan itu sadu zara'i. Maksudnya bukan itu yang cara untuk diajarkan oleh syarak untuk kita menutup perkara yang tidak sepatutnya. Kerana Nabi membenarkan lawat maqam. Nabi telah menyebut dalam hadis, kuntu nahitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Aku larang kamu lawat kubur sebelum ni, kata Nabi, dan sekarang lawatlah, kata Rasulullah. Jadi Nabi sebutkan secara mutlak. Dan kemudian disertakan dengan adab. Adab ketika menziarahi maqam, bagaimana adab-adabnya diterapkan. Dan kemudian dijelaskan kepada umat dan mukminin, mereka sudah pasti akan meletakkan tauhid mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengaji sifat 20, masuk pada sifat wahdaniyah, jelas kata al-af'al yang menjadikan hanya Allah, yang memberi mudarat dan manfaat hanya Allah. Ini i'tiqadnya golongan mukmin, ahli sunnah wal jamaah, yang mereka tuduh kalau pergi ke maqam bertawassul dianggap kata minta kepada selain Allah. Ya apa ni? Siapa yang minta kepada selain Allah? Kita bertawassul karena itu ada dalam anjuran syarak. Syarak membenarkan tawassul. Berapa banyak dalil tawassul yang telah, ini bukan kitabnya. Kitab saya sebut ini kitab adab. Nak bincang hukum hakam tawassul, kitab lain. Cuma hukum tawassul dibenarkan dalam syarak dan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dijawab oleh para ulama, ditulis dengan risalah yang pelbagai berkenaan dengan tawassul, cukup banyak. Cuma dibutakan mata oleh sebahagian orang yang buta mata hatinya, bukan buta mata kepalanya, buta mata hatinya. Berapa banyak dalil-dalil yang telah dibahas oleh para awliya, para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ini bukannya dibahas pada sudut mulut saja, ditulis, dikeluarkan istidlalnya, cara bagaimana pendalilan yang dikeluarkan, kefahaman yang disalahfahami oleh sebahagian pihak yang menuduh umat ini melakukan syirik dan seumpamanya. Jadi tak akan berlaku benda itu, jangan bimbang. Kalau berlaku juga benda tersebut, maka itu bukan mewakili kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang buat syirik contohnya, adakah itu mewakili seluruh umat Nabi Muhammad akan jadi macam tu? Nabi sendiri sebut dalam hadis,
Inilah akhwafu ummati ala syirk. Aku tak bimbang umatku dengan melakukan syirik. Karena umatku tak akan buat syirik. Maknanya apa dia? Kebanyakan umat Nabi tak akan buat syirik. Kebanyakan umat Nabi tidak akan buat syirik. Yang melakukan syirik tadi adalah juhala, orang yang jahil. Itu. Jadi kalau faham ni tu, insya-Allah kita tak akan meletakkan halangan pada tempat yang tak patut dihalang. Konon-konon dengan nama Saddu Zari'ah, nak menutup jalan-jalan kemungkaran katanya, padahal tak kena dengan syarat dalam usul. Kalau mengaji usul fiqh tu tak kena tu. Karena benda tadi bukan benda yang tayakkun. Waham sahaja. Waham dalam kepala otak dengan pahaman mereka yang tak betul untuk menuduh umat ini akan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama? Jadi itu saranan kita lah kepada yang berwajib, ataupun kalau kata tak ni pun pihak masjid sendiri. Pihak masjid kalau tahu di dalam kawasan perkuburan di tempat dia tadi ni ada makam para wali Allah Taala, ambil berat. Ambil berat. Kalau tak boleh tulis di sana pun di dekat makam tu, tulis dalam masjid. Letak papan dekat belakang tu ada ulama-ulama yang dimakamkan di perkuburan di masjid ini. Tu. Kalau setiap masjid buat macam tu, tak akan nanti orang akan, Masya Allah, ramainya ulama di kampung ni, ramainya ulama yang pernah dimakamkan di tanah ni. Kan sejarah tu. Francis Light kita mengaji tahu lah, mati bila, duduk kat mana, apa semua kat ni. Ulama-ulama kita sendiri tak tahu. Kan ajaib. Kita patut malu sebenarnya. Malu. Ni kalau orang yang ada penyakit dalam kepala otak dia, dia kata, tengok, dia nak menyebarkan syirik kepada umat. Kau tanya tu, syirik apa ni? Kita kata yang pertama, kalau tak tutup dulu yang syirik tu, kita kata apa? Ini sejarah. Bukan, ni sejarah dulu. Yang ni pejuang-pejuang dalam umat. Kalau di negara Indonesia, ulama-ulama yang memperjuangkan tanah air mereka ni daripada penjajahan dan seumpamanya, mereka sebaris dengan general, diletakkan di makam tadi apa dia? Makam pejuang nasional. Bukan sebut ulama saja, makam pejuang nasional. Macam tu. Kita tunggu negara letak gambar tentera saja. Mana ulama yang dianggap sebagai pejuang nasional? Yang dikenal, diketahui dari segi mulut. Dia tahu kata ni alim ni juga terlibat dalam mempertahankan negara pada waktu tersebut. Boleh. Jadi kalau kata itu diletakkan dengan baik, ambil dulu berat tentang kata ini sejarah. Ambil sejarah dulu. Ghadin nazar, tutup kata ni apa ni, orang panggil apa, benda-benda yang mereka sebutkan tadi. Jadi pihak masjid khususnya pakai ambil berat. Tahu dalam makam ni, di tempat ni ada siapa yang dimakamkan. Masjid satu lagi pula, tengok pula di mana, siapa pula yang dimakamkan di sini. Orang-orang soleh. Cari, ambil berat. Ni sampai kadang-kadang orang kampung sendiri tak tahu kata Datuk Guru dekat kampung tu. Tak kemalu ke orang. Duduk depan rumah baju tak pakai. Lepas tu orang lalu tengok, tanya duk mai, awak main ramai-ramai pergi mana? Buat pelik. Orang kata ada lawak makam Tok Guru. Ada Tok Guru. Duduk sampai nak mati dah kat tempat tu. Dia pun tak tahu. Kafur baru buka, dia tahu. Tak mana kedai makan baru buka, tu dia tahu. Tok Guru meninggal kat tempat tu, haram. Dia pun tak tahu, dia pun tak pernah pergi. Baik, salah, jahil. Buat macam mana? Tak ambil berat bab tu. Tu bukan, dia kata tu bukan urusan dia. Dia kata apa faedahnya kalau duk pergi ke kubur saja, duk pergi angkat tangan tawassul. Dia kata apa faedahnya, dia kata. Baik pergi kerja lagi lah. Dia anggap macam tu. Dia anggap kata benda ni tak ada kaitan apa dengan kehidupannya. Hidupnya hanya untuk materialistik sahaja. Tidak ada keterkaitan dengan spiritual. Tak bersambung dengan hati, dengan awliya dan arwahnya para para wali Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Kena ada benda tu. InsyaAllah. Moga-moga dapat perhatianlah daripada sebahagian pihak dengan perkara tersebut. Perkara ni perlu pada banyak benda. Perlu banyak sokongan daripada banyak pihak untuk melaksanakan perkara tadi, untuk menghidupkan kembali sejarah umat Nabi SAW, mengikat hati umat dengan agama Allah Subhanahu wa taala.
bila kita baca kisah mereka akan terbit himmah. Mana tahu dengan sebab tulisan tadi yang ringkas, sebut kata dia ni macam mana kisah hidup dia sekian-sekian dan seumpamanya, maka tu akan menyebabkan mungkin seorang yang baca kisah tersebut akan terdetik hatinya untuk mengikuti jalan tersebut dan dapat pahala kepada yang tulis tadi. Di Mesir yang tulis, kerana ada, saya puji ada sebahagian pelajar Pulau Pinang ada tulis, ambil inisiatif tulis, kalau tak silap saya di maqam siapa, maqam Imam Syafi'i kalau tak silap, mereka ada tulis. Pelajar-pelajar Pulau Pinang, Satuan Pulau Pinang kalau tak silap saya, mereka buat satu frame dalam bahasa Melayu, sebab dah ada bahasa Arab, dah ada dah. Jadi mereka buat yang bahasa Melayu digantung. Jadi orang-orang Melayu yang mai tak perlu terjemah lagi, tengok dah tulis dah ada dah. Manaqib al-Imam Syafi'i, satu frame ditulis. Faham? Tak payah yang tu di masjid, baik di pondok-pondok yang duk ada. Siapa yang asas pondok, siapa yang bina pondok tersebut. Kalau pondok tadi pondok warisan, tok guru mana yang mula pondok tadi, di pondok pun tak tulis. Pondok pun tak tulis benda tu. Maksudnya pondok tulis juga benda tu. Buat satu lauhah besar, tulis siapa yang asas pondok ni, pengajian apa yang dipelajari. Contohlah macam tu, nak tulis semua memang banyak lah. Tulis dulu siapa pengasah-pengasah. Kalau kata pondok tu di pondok lama contohnya. Kalau kata pondok tu pondok baru, boleh tulislah dengan sesuai dengan apa yang diperlukan pada waktu tersebut dan seumpamanya. Tamam? Jadi ini perlu untuk kita lakukan sama-sama. Baik. Seterusnya, membanyakkan ziarah kepada kaum kerabat serta ahli keluarga. Ini antara adab kita yang lain, tugas kita sebagai seorang yang hidup, iaitu membanyakkan ziarah kepada kaum kerabat serta ahli keluarga. Telah diriwayatkan bahawa ada seorang lelaki yang telah kematian ibu ayahnya dalam keadaan dia menderhakai mereka berdua. Ini ada seorang yang derhaka kepada ibu dan ayahnya, kemudian dia tidak sempat minta ampun dengan mak ayahnya. Namun pada setiap Jumaat, dia kata di sini, setiap Jumaat dia sering menziarahi mereka serta mendoakan keduanya dengan kebaikan. Maka diampunkan dosanya oleh Allah serta dicatatkan dia termasuk di kalangan anak-anak yang berbakti kepada kedua ibu bapanya. Moga dengan sebab ziarah yang dilakukan pada setiap Jumaat kepada ayah dan ibu kita, yang kalau kata kita ada melakukan kesilapan, kesalahan, terkasar dengan mereka dan seumpamanya, maka mungkin dengan sebab ziarah tersebut akan diampunkan dosa, diangkatkan darjat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Muwaffaquddin Utsman radhiyallahu taala anhu dalam kitab beliau Mursyiduz Zuwar ila Quburil Abrar. Ini kitab yang saya ada di depan saya ni. Di dalam tu disebut kisah tersebut dan saya nukilkan daripada kitab tersebut. Jadi ada riwayat yang menyebutkan, kata ulama, antara cara bagi anak untuk mohon ampun dengan ibu dan ayahnya adalah menziarahi mereka setiap Jumaat kalau ada kemampuan. Ziarah saja akan boleh menyebabkan anak tadi diampunkan dosa dan dicatatkan dengan sebagai anak yang berbakti kepada kedua ibu ayahnya. Pergi baca Yasin. Nanti dalam ni ada, di sini saya sebutkan dia punya tertibnya. Apa yang kita nak kena buat ketika sampai di maqam, apa yang kita lakukan di maqam ahli keluarga kita. Kalau tak, masa tidak panjang, contohnya dibagi salam, ataupun dibaca dengan tahiyah, seperti mana yang dibaca tahiyah ketika waktu salat. Sampai itu bagi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Sampai kat situ. Kemudian bagi salam kepada mak ayah kita. Assalamu alayka atau assalamu alaikum ya abi. Assalamu alaikum ya ummi. Jadi salam sejahtera kepada ayah, kepada ibu. Kemudian baca Al-Fatihah. Kalau baca Fatihah, baca Qul huwallahu ahad 11 kali. Kemudian angkat tangan baca doa. Dan moga-moga itu diberikan oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Dan itu salah satu bentuk daripada birrul walidain.
melakukan kebaikan kepada ibu dan ayah, menziarahi mereka. Nah, jangan hanya pada waktu musim hari raya saja. Nah, kita duduk di kampung, makam ayah kita, ibu kita kalau dah wafat ada di kampung kita contohnya. Tidakkah dikira jafa, keras hati, setiap minggu lalu depan makam tapi tak pernah singgah? Sekurang-kurang seminggu sekali kita lalu di kawasan tersebut. Lainlah duduk di tempat jauh. Kita di Penang, ayah kita di Kedah. Hari Jumaat kerja. Kita di Kuala Lumpur, mak ayah di Kedah. Kita di Kedah, mak ayah di Johor contoh. Jauh. Jadi payah nak pergi lawat. Yang tu lain kira. Tapi jangan tinggal setiap hari untuk hadiahkan Al-Fatihah. Bacaan Al-Quran, amalan yang kita lakukan dihadiahkan kepada mereka. Macam tu kan? Jadi kita dah jauh. Jangan jauh dengan ruh. Karena arwah tidak jauh. Alam ruh lebih lagi luas dibandingkan dengan alam jasadi. Alam ruh kita, alam jasad kita ni ya terhijab dengan hijab yang banyak. Alam ruh luar biasa. Luahnya alam ruh luar biasa. Maka jangan diabaikan dengan ruh tersebut. Karena kita ni hidup dengan ruh. Kita bukan hidup dengan jasad kita ni. Jasad kita ni adalah sebagai tumpangan kenderaan kita di muka bumi. Yang hidup kita ni ruh. Buktinya, kalau mati seseorang, ambil pisau pergi tikam tengok dekat orang yang mati tadi. Agak-agak dia jadi menggeletak tak? Dia berguek tak badan dia? Tak berguek apa. Baik, cuba dia hidup waktu ni kita pergi cuek tengok. Dia akan melompat. Kenapa? Karena yang melompat tu bukan jasad tu. Karena ni jasad, ni pun jasad. Hak tadi mati ada jasad. Yang ni pun jasad juga depan mata. Tapi kenapa yang ni berguek, yang ni tidak berguek? Karena yang ni ada roh, yang ni tidak ada roh. Faham? Jadi yang rasa tu apa dia? Yang rasa tu roh. Faham? Yang rasa tu roh. Kalaulah jasad anggota kita ni ada pandangan panca indera yang 5. Nah, maka roh juga ada panca indera yang 5. Macam kita. Dan sebahagian awliya mengatakan bahawa roh ni adalah jasad seni. Nah, yang juga mempunyai kepala, mempunyai tangan, mempunyai kaki, mempunyai badan dan seumpama. Nah, dan kalau roh tadi orang panggil apa? Dia akan kekal. Nah, dia tidak mati. Dan dia tempat untuk merasai kesakitan. Jadi jangan diabaikan roh. Ya, ayah kita wafat, ibu kita wafat, tapi rohnya tidak wafat. Sakit roh ayah kita tu kalau kita tak pergi lawat langsung setiap minggu. Sakit. Tak pernah lawat. Anak tak pernah pergi. Yang ayah duk tunggu. Tengok. Kalau kita nampak, kalau dibuka hijab oleh Allah Ta'ala, nampak ayah kita dekat situ, dan nampak ahli kubur yang lain, ahli kubur, ayah semua, mereka akan rasa cemburu ketika ada anak yang setiap minggu akan datang ke ayahnya. Setiap minggu akan datang ke ayahnya. Ayah orang lain cemburu pada waktu tersebut. Tengok, Masya Allah, ini samarah, ini adalah anugerah Allah Ta'ala bagi. Kamu dapat anak yang macam tu. Kami juga ada anak, ya, tapi mungkin anak kami tak boleh main. Mungkin dihadiahkan Fatihah daripada jauh. Alah ni main pula, tak, jangan hadiah Fatihah. Dia main pula ajaran baru. Nah, jangan hadiah Fatihah. Fatihah tu bukan ayat Quran ke? Ha? Kan kita ada bincang, kata boleh tak baca Quran kepada si mati? Hak tu dulu bincang. Lepas hak tu depa tolak dah. Fatihah lagi lah. Ha? Dia kata lah ni, dia kata jangan baca Fatihah sebab tak ada nas dalam Al-Quran Nabi suruh baca Fatihah kata kepada si mati. Kan tu Quran abang. Panggil abang lagi tu. Betul? Tak panggil yang lain tu. Ya. Tu kan ayat Quran tu. Tengah semayang mayat pun kita baca Fatihah. Nah, Maulana Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Baiz kata apa faedahnya dalam semayang mayat pi baca Fatihah, lepas tu baca pula selawat, lepas tu baca pula doa. Dia kata doa tu faedah lah. Fatihah tak faedah. Siapa yang boleh khususkan? Yang kamu pandai khususkan kata doa je bagi faedah, yang Fatihah tadi yang dibaca rukun dalam semayang mayat tak ada faedah. Tolong bagi tahu. Mana yang mengkhususkan tadi?
Jadi sebab tu kena ambil berat dengan benda ni, kena orang panggil apa? Ada jiwa. Kerana kita nanti akan mati. Kita akan mati. Kita akan tak ada nanti. Kita akan berasa nanti waktu ketika anak kita lupa kita. Lebih berat lagi tak baca langsung kat kita langsung. Sikit pun tak pernah baca. Tu pun alhamdulillah kok dia teringat buat tahlil sekali. Mai dah sekali sekarang. Gaji tahunan dia panggil. Tu macam mana lagi yang ajak anak pula. Semua ni bid'ah. Dalalah finnar. Elok. Dia mati dulu baru dia tahu lah. Lain tak mati lagi. Dia mati ni dia tahu. Baru dia tersedak waktu tu. Nah. Sebab tu kata ulama, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Orang ni semuanya tidur. Kalau dia mati baru dia sedap. Ni banyak nanti akan sedap waktu dia mati. Bukan zakat tidur, dia menidurkan orang daripada amalan dan seumpamanya, sehingga menyebabkan orang jauh daripada amalan para awliya Allah Ta'ala. Dan ni sebab kenapa umat ini jadi goyah, kerana jauh daripada awliya. Dan Quran Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Siapa orang yang benar? Awliya Allah Ta'ala, wali-wali Allah Ta'ala. Nah, yang tu dimaksudkan kunu ma'as sadiqin. Tiba-tiba lah ni orang mai untuk nak menjauhkan daripada para sadiqin. Lepas tu kena jauhkan daripada kelompok tersebut. Tamam? Bayar semua. Jaga. Ambil berat semua benda-benda ni, insya-Allah kita akan dapat kebaikan. Baik. Saya katakan tadi, tak semestinya. Padahal kalau kita duduk jauh, nah, untuk balik kemungkinan kita akan ambil masa dan seumpamanya. Jangan tinggalkan bacaan Qul huwallahu ahad sebelah kali setiap hari Jumaat. Hadiah khusus kepada mak ayah kalau duduk jauh. Kalau musafir contohnya pergi ke tempat lain, hari itu hari Jumaat, jangan lupa untuk dibacakan dan dihadiahkan kepada ibu dan ayah kita. Karena itu akan sampai. Ini akan sampai. Kita nak balik selalu, kita tak sempat. Kita faham. Nah, semua orang ada urusan dan seumpamanya, tetapi dan ada kewajipan dia sendiri. Tapi jangan lupa juga kewajipan dia untuk ibu dan ayahnya. Faham? Yang ke-14, bersabar ketika melihat kubur kekasihnya serta tidak menyalahkan takdir dan redha dengan perkara yang telah ditetapkan. Ni salah satu lagi adab kita ketika mana melihat kubur kekasih kita ataupun ahli keluarga kita, maka hendaklah kita menjaga adab dengan kita bersabar pada waktu tersebut, tidak menyalahkan takdir. Bukan tak boleh menangis, tak. Menangis itu adalah salah satu daripada bentuk kepada kasih sayang. Faham? Itu bentuk kasih sayang. Faham? Yang tak bolehnya adalah kita menyalahkan takdir, meraung-raung dan seumpamanya, sehingga menyebabkan ibu dan ayah kita terseksa di dalam alam kubur tersebut, sebabkan kerana kejahilan kita sendiri. Dan kemudian ingatkan juga dengan nikmat-nikmat. Sebab tu kalau kata ada orang pergi ke makam anaknya, kitab ni disebut dalam makam anak. Kerana kematian ayah, kematian ibu, kematian anak berbeza syuur, perasaan. Kematian isteri berbeza perasaan. Ini dinyatakan oleh para guru dan disebutkan sendiri dalam kitab-kitab para ulama. Bagaimana sebahagian ulama ada yang jadi anxiety. Anxiety tu jadi tak mau duduk dengan orang selepas kewafatan isteri. Dan ada orang, ada di kalangan ulama aulia kibar, jadi macam hidup di dalam muka bumi Allah Ta'ala ni sekadar meneruskan hidup untuk menjalankan tugas apa yang diwajibkan kepadanya. Tersenyum depan tapi dalam hati siapa yang tahu. Para guru saya ada 2-3 orang yang demikian. Setelah kewafatan isteri mereka, antaranya guru saya yang mulia Maulana Syekh Abdul Aziz Syahawi, hafizahullah ta'ala, Syekh Syafi'iyah di Al-Azhar Al-Syarif sekarang. Syekh Abdul Aziz Syahawi umur dekat 80 tahun. Dan beliau, saya pernah dengar dengan telinga saya sendiri, dia pernah sebut, kata, saya satu hari itu saya pergi dekat beliau nak minta takhris, nak minta ada Syekh tulis sikit mukaddimah kitab saya. Tengah Syekh tulis mukaddimah, ada orang telefon dekat rumah Syekh di kampung di Merah Basal, dekat dengan Mahallah Kubra. Kemudian tengah tulis mukaddimah ni,
Ada orang telefon, Syekh angkat telefon. Kawan tu saya dengar, saya faham. Yang kawan tu cerita, kata dia nak cerai dengan bini dia. Adalah isu sekian-sekian nak cerai dengan bini pada waktu itu. Syekh pun bagi nasihat apa semua sekali ni. Dan Syekh marah waktu tu. Marah sungguh. Lepas habis tu Syekh letak telefon tu. Syekh dah jadi lain dah. Marah. Dia kata, aku heran dia kata dengan orang zaman tu. Nah, sikit-sikit nak cerai. Sikit-sikit nak cerai. Dia kata. Aku ni, dia kata, dengan isteri aku. Kami dah kahwin, dia kata, dekat berapa puluh tahun. Syekh kahwin umur 19 tahun kalau tak silap saya. Masa isteri dia meninggal umur 80. Hampir umur dia 80. Tak berapa tahun? 60 tahun. Lebih kurang lah. Hampir 60 tahun dia kata. Tak ada siapa yang boleh mengaku di kampung ini yang paling bahagia melainkan aku dan isteri aku. Dan kami tak pernah berkelahi. Itu dia. Ajaib. Nah, Syekh bini seorang tu je. Isteri Syekh biasa je orang dia. Selalu saya jumpa. Kadang-kadang masak untuk kami makan selepas pengajian dan seumpama. Tapi Syekh cukup. Masya Allah. Saya heran. Saya tak ada orang yang paling bahagia dia kata di kampung ni melainkan kami. Dan tak, aku boleh bersumpah dia kata. Dan aku boleh bayar sumpah tu kalau jadi tak kena. Kata kami yang paling bahagia sekali. Tanyalah kat mana orang kampung tu. Kata. Di Nimrah Basal khususnya. Kata dia di kampung dia lah. Isteri Syekh wafat. Baru-baru ni. Setahun yang lepas. Dan saya hantar mesej dekat Syekh. Syekh apa ni? Ucap jazakumullah khairul jazak. Ucap ni tu lah. Saya ucap takziah kepada anak Syekh Omar. Kemudian waktu guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh mai ke Zawiyah di pondok saya, Syekh Ahmad kata dekat saya. Dia kata kalau ada masa nanti ada kewangan lebih, bawa lah Syekh Abdul Aziz mai sini, dia kata. Mai ke Malaysia. Mesti dia suka, dia kata. Saya kata memang ada perancangan nak bawa Syekh Abdul Aziz mai ke Malaysia. Ini antara guru besar saya dalam fiqh. So, yang mengenalkan saya dengan beliau Syekh saya lah Syekh Ahmad Mamduh. Kami pergi berdua pergi mengaji di Nimrah Basal setiap minggu. Syekh Ahmad kata sekarang Syekh Abdul Aziz dah lain. Pertama, dia dah tak macam dulu. Syekh tak macam dulu dah. Selepas wafat isteri dia, Syekh dah tak macam dulu lagi. Ya, Syekh nampak ceria. Tapi kata Syekh Ahmad, aku tahu Syekh macam mana. Dan tahu macam mana perasaan Syekh. Kadang-kadang dia tengok cerita-cerita sembang-sembang dia dah kadut dia. Dia jadi macam tu. Macam duk flashback balik. Dia jadi bukan macam dia lah. Bukan macam Syekh Abdul Aziz yang dulu. Walaupun, dan sekarang kata Syekh dia nak sembunyi perasaan dia tadi. Dia penuhkan masa dia dengan mengajar. Mengajar setiap hari. Satu hari kadang-kadang sampai 4-5 kelas pengajian. Syekh Abdul Aziz. Umur dekat 80. Sehari daripada pagi sampai ke malam mengajar. Dan kata Syekh, kenapa dia buat macam tu? Kerana untuk nak tak ada dalam masa hari dia kosong untuk dia fikir pasal isteri dia. Terlalu sedih. Makanya penuh dengan mengajar. Macam tu. Itu kata saya kata dia lain. Maulana Syekh Yusri hafizahullah guru saya, dia sebut ada dua perasaan yang paling saya sedih dalam hidup saya. Saya pernah rasa betul-betul, dia kata. Yang pertama ketika ayah saya wafat. Yang kedua ketika mana isteri saya wafat. Dua. Waktu isteri dia Dr. Zainab, isteri pertama Syekh, sebelum Syekh berkahwin yang baru ni, itu pun selepas 1 tahun ataupun 2 tahun selepas tu baru Syekh kahwin balik. Jadi apa ni, Dr. Zainab ni orang yang sangat kuat menyokong dan juga berada dengan Maulana Syekh. Saya kena waktu mula-mula mengaji dengan Maulana Syekh Yusri di Masjid Al-Ashraf. Waktu kami mula sampai itu ada 2 orang mengaji. Syekh baca kitab, baca Quran, ada 2 orang tua. Syekh akan betulkan bacaan Quran dia. Dan siapa seorang lagi? Seorang lagi Dr. Zainab. Isteri dia yang datang. Syekh kata kalau tak ada orang, kadang isteri dia turun. Tapi dalam masjid, kadang-kadang kalau isteri dia uzur, Syekh akan baca kitab seorang-seorang. Itu sepanjang beberapa tahun sebelum kami main.
Lepas saya mai dan kemudian sahabat-sahabat saya mai, Ustaz Juzairi, Ustaz Hairul Nizam dan semua, barulah ramai orang pakat datang, kawan-kawan kami. Lepas tu Ustaz Antoni daripada Indonesia, barulah ramai selepas tu. Lepas tu ada yang khidmat dengan Maulana Syekh selepas tu. Yang paling banyak sekali duduk dengan Syekh Dr. Zainab. Dan lepas Syekh Dr. meninggal, Syekh kata, Syekh sebut sendiri jelas-jelas, kata ni waktu suatu perasaan yang luar biasa yang dia rasakan. Dia tak pernah rasa sedih macam tu. Dia kan sedih. Sebab tu wafat orang tua kita, wafat isteri, wafat anak-anak, dia lain. Dia ada perasaan yang berbeza-beza. Sebab tu tak boleh sama kadang-kadang. Ada orang dia rapat dengan ibu dia, rapat sungguh dengan mak dia akan rasa sungguh. Ada orang rapat dengan ayah dia akan rasa sungguh. Dan kalau anak dia sendiri, dia lagi berat. Anak lebih berat kerana dia darah daging dia. Sebab tu kata Nabi SAW, la yamutu li ahadin salasatun minal waladi fayahtasibuhum illa kanu lahu junnah minan nar. Tamam? Tidaklah seorang itu yang mati 3 orang daripada anaknya. Nabi sebut 3 orang tu. 3 orang ni maksudnya habis, memang padu saya lihat. 3 orang anaknya mati dan dia bersabar. Illa kanu lahu junnah, melainkan baginya akan menjadi perisai baginya daripada neraka. Wafat 3 orang anak, sabar jadi junnah. Junnah apa dia? Jadi perisai daripada masuk dalam neraka. Lalu perempuan tu bertanya, isnan? Ada dalam hadis kata Sayyidina Aisyah tanya, wasnan ya Rasulullah, kalau 2 orang pula macam mana? Dalam hadis yang lain disebut, Nabi kata apa? Nabi kata, la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal waladi fayahtasibuhum fatamassahun naru illa tahillatal qasam. Nabi kata, tidaklah mati seseorang tersebut, la yamutu li ahadin, tidaklah seorang tadi mati di kalangan muslimin ini, anaknya 3 orang dan kemudian dia bersabar, fatamassahun nar, lalu dia dibakar api neraka. Maksudnya apa? Dia tak akan dibakar oleh api neraka Allah Ta'ala, tak akan dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa tahillatal qasam, melainkan dengan tahillatul qasam. Apa dia? Tahillatul qasam di sini dengan makna sikit sangatlah yang berlaku macam tu. Banyaknya tidak akan dibakar api neraka, masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tu yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pergi ke maqam, sabar. Tengok kubur kekasih, sabar. Para sahabat Nabi waktu ketika mana melihat maqam Nabi kita Muhammad, lihat maqam saja, habis. Mampu sabar, ya sabar. Tapi menangis tidak boleh ditahan. Itu tidaklah menafikan kesabaran. Itu menunjukkan kecintaan. Sebab tu bila mana Qais menyebutkan tentang kecintaannya kepada Laila, lalu disebutkan syair Majnun Laila tadi yang dibacakan, ta'amurru 'ala diyari Laila, na amussu zal jidari wa zal jidara. Saya lalu di satu negeri yang mana negeri tadi adalah negerinya Laila. Saya menyentuh dinding ini dan dinding itu. Dia kata bukanlah menyentuh jidar tadi adalah tujuan saya, dia kata. Walakin apa dia disebut? Apa dia macam mana sebut dia? Amurru 'ala diyari Laila, uqabbilu zal jidari wa zal jidara, wa ma hubbul jidari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana ad-diyar. Kata beliau, tidaklah mencintai dinding itu yang menyebabkan aku mencium dinding tadi, tetapi sebenarnya mencintai yang berada di dalam dinding tersebut. Para ulama mengatakan bahawa ini adalah syair kecintaan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada Laila. Bila dibaca oleh aulia, mereka memandang bacaan tadi bukan kepada Laila dengan makna wanita tersebut, tapi yang dipandang adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti yang disebut oleh Imam Al-Busiri dalam bait burdah beliau, min tazakkuri ji radim bizi salami
mazajta dam'an jara min muqlatin bidami. Jadi nak maklum kata, ketika dia melihat dan mengingati jiran-jiran yang ada di Salam dan seumpamanya, siapa yang duduk di tempat tadi? Yang duduk dekat dengan Rasulullah. Dia ingat dengan Rasulullah, sebut habis semua apa saja yang dekat dengan Rasulullah, semua disebut habis. Kecintaan. Ini luar biasa perasaan mereka yang menyebabkan mereka ini mendapatkan ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dilarang untuk kita menangis di depan makam kekasih kita, di depan makam orang-orang yang kita rindui dan cintai. Nah, apatah lagi orang tadi, orang yang banyak memberikan kepada kita dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Apatah lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan mampu kita membalas jasa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu bila mana baginda Nabi mengatakan bahawa kalau kata orang tadi kematian 3 orang anak, kalau dia bersabar dan seterusnya, dan Nabi kata, Nabi memberikan kesabaran kepada orang yang kematian dengan anaknya, maka yang tidak ada anak macam mana pula, kata Sayyidatina Aisyah, tidak ada anak. Yang tidak ada anak pula macam mana, kata Nabi SAW, kematianku itu patut lebih disedihi, kata Sayyidina Rasul. Bukan kematian anak lagi, diganti terus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lebih lagi, kalau kata kamu hilang sesuatu, tak ada sesuatu, kehilangan Nabi lebih berat lagi sepatutnya kamu rasa dalam hidup. Maksudnya dibandingkan dengan kehilangan, ketiadaan dan seumpamanya, ketiadaan baginda Rasul itu adalah lebih berat sebenarnya daripada di dalam hati seorang yang mencintai. Sebab kita cintalah macam mana ke anak kita pun, tetap Nabi mengatakan dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah kamu itu dikira sempurna iman, melainkan sehinggalah aku ini paling dicintainya, melebihi dirinya, anak-anaknya, dan juga seluruh mukminin. Wan nas, dan seluruh manusia umumnya dicintai, dilebihkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu membuktikan perkara tersebut. Maka beliau diangkat oleh Allah ke tempat yang tertinggi. Sayyidina Umar membuktikan perkara tersebut, maka Allah mengangkat beliau ke tempat yang tertinggi. Sayyidina Utsman membuktikan perkara tersebut, maka Allah mengangkatnya ke tempat tertinggi. Sayyidina Ali menunjukkan dengan perkara tersebut, maka Allah meninggikan mereka ke tempat yang tertinggi. Keseluruhan ahadul mubasysyirin bil jannah yang dijanjikan syurga menunjukkan perkara tersebut. Kesemua mereka meletakkan Nabi melebihi segala apa yang ada dalam hidup mereka, maka Allah memuliakan mereka pada waktu tersebut. Kita boleh mengaku, tapi bila mai tempat tak tentu kita boleh ada pada waktu tersebut. Kalau diberi pilih antara anak dengan Rasulullah, kemudian kita akan tinggal Rasulullah pada waktu itu. Sebab tu orang panggil baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan yang besar kepada kita semua untuk kita sabar dan seumpamanya. Tamam. Yang ke-15, meninggalkan daripada perbuatan niyahah, yaitu menjerit serta mengoyakkan pakaian. Ini kerana ianya adalah perbuatan golongan jahiliyah yang diharamkan di dalam Islam. Naam, menangis. Naam di sini dalam bahasa Arab kita sebut dengan uslubul istidrak, dipanggil. Uslub istidrak dengan makna lakin, tetapi maksudnya. Nah, jadi maksudnya tetapi menangis yang tidak disertai dengan pekikan dan lolongan, tidaklah dilarang di dalam syarak. Baginda sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan pernah menangis ketika melawat kubur ibunya Sayyidatuna Aminah alaihi salam. Juga baginda pernah menangis ketika kewafatan anaknya yang tercinta Sayyiduna Ibrahim alaihi salam. Jadi menangis tidaklah menghalang ataupun tidaklah menafikan bahawa ataupun tidaklah menunjukkan kepada orang tadi tidak redha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada dirinya. Tamam? Tidak masalah menangis. Yang salahnya adalah menyalahkan takdir. Mengoyak pakaian tadi adalah sebagai bukti kepada menyalahkan takdir. Tamam? Tapi kalau kata dia menangis, sungguh dia menangis. Dia menangis sampai dia tak tahu nak buat macam mana ni. Tarik baju dia, koyak baju. Adakah dia termasuk dalam ni? Tak. Faham? Jadi apa yang kita faham di sini? Dari segi kaedah usul, para ulama nak bagi faham kata koyak saja baju tadi bukan dengan makna bahawa ianya haram dengan makna koyak baju. Tak, koyak baju tadi adalah sebagai isyarat dalil kepada tidak redha dengan takdir Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Tamam?
Jadi kalau kata dia menangis tapi dia tak nak buat jenazah, dia tarik baju, koyak baju dia. Haram ni. Betul koyak baju ni, dah buat jenazah. Dia tadi nak tahan ni. Teriak dia tak tahu, keluar lagi menjerit pula macam mana. Hatta menjerit tu pun sekali, kalau dia terjerit sekalipun pada waktu tersebut, jeritan tadi kalau kata bukan dengan maksud untuk tidak redha dengan takdirnya Allah, bahkan kerana dia tidak tertahan dengan kesedihan tadi, betul keluar suara dia yang tinggi pada waktu tersebut, tidaklah lagi masuk dalam perkara tadi. Faham tak? Cuma sebaiknya ditahan. Kerana mukmin ni kena belajar tahan. Kerana apa? Kerana yang mati tadi jasad sahaja, bukan rohnya. Rohnya masih hidup, masih melihat, masih berinteraksi. Kalau kata seorang anak tadi mampu untuk berinteraksi dengan roh ayahnya sendiri. Ini bukan alam roh masuk sembang jadi paranormal pula ni. Tak. Maknanya kita nak bagi tahu kata alam roh ni luas. Orang yang ditutup, kerana kita ni dihijab sebenarnya. Kata Al-Imam Ibnu Athaillah, "Lau kushifa 'anna al-hijab." Kalaulah dibuka hijab kepada kita, la sami'na sauta man yusabbih Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendengar maqal seperti mana Al-Imam Ibnu Athaillah sebut dalam kitab Tajul Arus, lebih kurang maknanya begitu itulah. Kalaulah dibuka hijab kepada kita, maka kita akan mendengar suara bertasbih ni. Al-jamadat, kainat, semua ni kita akan dengar tasbih. Tapi kita tak faham, tu je. Kalau dibuka hijab kita akan dengar ni dinding tasbih, ni pokok-pokok bertasbih, burung bertasbih. Kita akan dengar benda tu akan bunyi suara tasbihnya binatang-binatang tadi. Suara yang mereka sebutkan, difda, katak. Waktu ketika sebab tu para ulama, Nabi SAW sebut dalam hadis larang bunuh katak, kerana katak kuat bertasbih. Dia pesan ni, duk mengai, jangan duk mengai guna katak. Mengai guna binatang lain. Guna katak mainan, katak mainan. Ada katak apa? Katak tu lah, katak dia pun nak buat tu. Katak ada jual di kedai ni lah. Jangan duk mengai katak betul. Katak ni ahli zikir. Nabi larang bunuh katak. Kita pula lebih buat alat mengai. Cung untuk dalam tu dapat ikan ruan. Sedap. Haram hukum dia, haram. Haram bunuh katak. Jangan bunuh katak. Makan katak boleh? Dah bunuh pun tak boleh. Nak makan macam mana? Kata Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik kata yang tak boleh kalau bunuh. Kalau sembelih elok-elok boleh makan. Imam Malik kata. Ya Nabi kata jangan bunuh saja, kalau sembelih tak. Semua dalam masalah ni ada beza pandangan masalah. Kalau kata katak termasuk dalam binatang yang mengalir darah ataupun tidak mengalir darah. Maksudnya memercik darah dia ketika mana kita ni, dia termasuk dalam binatang yang mana? Laisa lahu damun sa'il ataupun lahu damun sa'il. Dia darah dia memercik ke tidak memercik? Maka boleh tak buat test untuk kita buat amaliyah pembedahan kepada katak untuk nak tahu kata ni, ni khilaf di kalangan ulama mazhab Syafi'i dengan tujuan tersebut, bukan untuk ta'zib. Kalau untuk tujuan menyiksa, hukumnya haram pada waktu tersebut. Karena katak sendiri hukumnya haram dibunuh. Tapi kalau untuk kajian nak tengok balik adakah dia memercik darah ataupun tidak, maka waktu tersebut barulah boleh buat kajian, kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Boleh. Kalau kita dibuka hijab, lakin kata Imam Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari, kata dia apa dia? Al-hujubu minka. Hijab tu daripada kamu lagi. Kamu sendiri yang terhijab sebenarnya. Kita terhijab. Sebab kalau kita tak terhijab, takut kita terlibat kerja apa lah tu. Tengok tasbih aku ni. Pikuk mana ni? Akhirnya jadi tak tahu nak pergi mana. Cukuplah duduk macam ni pun tak parah. Alhamdulillah. Kita boleh buat kerja kita ni pun alhamdulillah dah. Sekali terdengar ni, sekali tengok cakap seorang-seorang. Orang kata, gila dah. Rupanya dia bukan gila. Dia majzub. Dia tarik dah, betul cakap seorang-seorang. Rupanya dia cakap dengan dinding tu. Pada dinding tu memang balas dia cakap pun. Mana nak tahu. Lepas tu kita kata dia gila waktu tu. Lepas tu eloknya tutup lah. Tak apalah. Hijab tak apa lagi, biar duduk dalam alam ni dan bergerak macam biasa, pegang tasbih, wirid. Dan kemudian Allah Ta'ala bagi anugerah bukan dengan diperlihatkan karamat tersebut semata-mata. Diistiqamahkan kita dengan jalan tadi pun alhamdulillah. Jadi dah tu boleh istiqamah ni, pegang
pegang tasbih dengan wirid, bukan pegang tasbih saja, wirid, itu pun dah alhamdulillah. Walau tak dibuka kepada kita dengan hijab-hijab tersebut. Karena bukan itu tujuan. Karena kalau wirid kerana nak dibuka hijab, bermakna kamu tidak betul tujuan. Kamu hanya ingin mendapatkan anugerah. Bila dapat anugerah, maka kamu akan terhenti setakat itu. Kenapa? Kamu pun telah berpaling pada awal lagi. Al-multafid la yasil. Orang yang banyak berpaling tak akan sampai. Ingat, faham? Baik. Jadi kalau yang wafat, jasad, ruhnya masih hidup. Jadi kalau kita nak bersedih, melampau-lampau saya kata, bukan bersedih, bersedih melampau-lampau. Bersedih tidak ada masalah. Nah, tidak ada masalah. Karena kita manusia. Jangan duk larang orang bersedih. Tengok kawan tu sedih, jangan duk bersedih lah. Tiba. Kamu ni pada kayu. Tak, jangan bersedih melampau-lampau. Sampai tak buat kerja apa, sampai jadi anxiety, sampai jadi tak mau duduk dengan orang. Sampai dah tu yang kita kena nasihat. Baik, kalau tak boleh juga, nak buat macam mana? Nak buat macam mana yang tu? Minta kepada Allah. Yang seterusnya, menjaga lidah kita daripada mencela musuh kita yang telah mati jika kita melalui kuburnya. Ini kena ingat. Kalau kita ada musuh, kita tengok dia mati dah, lalu kau kubur dia tengok, ni kalau nak tahu tu celaka tu tiba. Jangan. Yang ini tidak ada adab. La tasubbul amwat, kata Nabi SAW. Jangan kamu mencela si mati. Jadilah tu. Apa yang telah berlaku, telah berlaku. Jadi tak perlu kamu panjangkan lagi permusuhan tersebut. Karena mukmin bukan sikap dia macam tu. Macam tu sifat dia. Ini kerana baginda Nabi SAW melarang seseorang mencela orang yang telah mati. Disebut tadi kan, la tasubbu al-amwat. Kemudian yang ke-17, mengelakkan diri daripada bergembira ketika di perkuburan. Ini kena ingat. Ramai ni kalangan kita yang suka lupa yang ni. Tu imam tengah duk talqin, dia duk bersembang, bergelak, duk cuih kawan dia. Kerana apa? Kerana yang mati tadi bukan pak dia. Kerana yang mati tadi bukan anak dia. Kerana yang mati tadi bukan isteri dia, bukan mak dia, kawan dia, jiran dia. Kemudian dia jumpa kawan lama dia, boleh duk bergelak-gelak kat situ. Ada seorang wali Allah Ta'ala, tengok seorang duk bergelak di kubur waktu ketika tengah pengebumian, tak bersembang tu dengan orang tadi 3 hari. Ini orang yang tak ada akhlak katanya. Ini kayu ni orang ni. Macam mana boleh di dalam pengebumian orang boleh gelak-gelak macam tu? Waktu kita kena jaga syu'ur. Mai ke majlis kematian, wafatnya ahli keluarga seseorang, kita mai duk bersembang, duk gelak-gelak pula depan rumah. Tak ada adab ni. Bayang kalau kata kita duduk di tempat tersebut, kita sebagai tuan rumah waktu tu tengok kawan kita tengah duk gelak ni, kita tengah sedih ni. Daripada duk bergelak menyembang mohong tu, baik duduk dalam baca Yasin. Kecuali hang Wahabi ya tu ya. Saya kadang-kadang kalau pergi ke majlis orang meninggal apa semua kali, tengok depa duk menyembang gelak tu, saya pergi masuk tu ataupun pergi duduk tengah-tengah tu, afdal zikri fa'alam annahu la pakai tak boleh buat apa lah tu. Hak menyembang pun pakai betul balik. Rupanya tak ada nak pimpin. Tak ada siapa nak pimpin. Depa pun segan lagi sebut silap sebut. Nak sebut apa? Tak tahu, kata kami tak hafal tahlil. Mai tu pimpin tahlil, bertunggu tok guru lah. Kalau tak ada tok guru pun, kalau kita tahu sebut afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, sebut la ilaha illallah sampai habis. Tak apa bagi orang sembang hak apa-apa. Memang sungguh menyembang apa-apa. Jenazah duduk dalam rumah, hak duduk kat luar ni pakai duk sila panggung, sembang, gelak, saukok daun. Betul tak ni? Hak tu duduk berlaku kat tempat kita. Berlaku. Baik, haram ke? Tak haram. Tak ada adab, tu je. Tak haram lah. Tak ada adab. Tak ada adab lah. Cuba bayang kalau kata hak tu kita mati waktu tu. Tengok-tengok pakai duk mai ramai ni pun ni duk mai buat apa ramai. Mai duk menyembang mohong ni. Lagi sakan lagi, mai duk mengumpat hak si mati. Hak tu lagi hebat. Duduk kat luar duk. Hantar dia. Pakai duk sembang. Hantar tak dia siapa dia? Aku duk abang lama dah. Sembang kat luar kurang ajar. Dia ingat roh kawan tu duk dekat katil dia saja. Awak dia tak berjalan. Cuma dia sepak tak rasa je. Kalau dia sepak berasa, teruk kita. Tengok tu duk sembang, hantar dia, oi, awak jadi itu. Rupanya kena sepak dengan mayat lah.
Kena jaga adab tersebut. Orang kampung kita, orang tempat kita ni kadang kalau kita kata macam ni, dia berasa lebih. Dia ada buat. Kata, dia seorang aja baik. Tak ada lazim pun yang tu. Tak lazim pun bila orang suruh jangan duk menyembang benda tu, dia kata, dia seorang aja baik. Tengok, tu kenapa macam tu? Kenapa Facebook macam tu? Dia terkoyak orang panggil ni. Dia cepat koyak ni, dia ada buat tau. Faham? Dia jangan duk buat lagi lepas ni. Duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis kematian orang, hormati, anggap kata tu keluarga kita. InsyaAllah kita akan hormati. Kita akan duduk dengan tenang. Tak boleh duduk, tengok duduk menyembang juga, kita bangkun, pergi tempat lain. Bagi selesai dulu perkumpulan tadi. Lebih jauh daripada duduk lagi, saya mengumpat orang mati tadi. Ataupun keluar cerita-cerita yang tak sepatutnya di tempat tersebut. Tempat tu tempat zikir sepatutnya. Orang pergi lawat mati ni untuk ingat mati. Dia pergi lawat orang mati, dia tak ingat mati pun, balik tak ada apa. Tak ada faedah. Lepas tu disuruh kita ikut orang mati. Suruh kita pergi tengok orang mati. Dan dalam riwayat disebut kata disuruh tengok waktu orang mati. Istihdar. Istihdar. Waktu tu orang duduk, tengok waktu tu. Bawa nak rasa apa waktu tu. Agak-agak waktu tu boleh nak main game lagi waktu tu. Boleh lagi kita nak pergi duduk chatting dengan kawan-kawan kita. Tak waktu tu. Boleh. Jaga lidah kita daripada mencela musuh. Tadi kemudian mengelakkan diri daripada, sikit lagi, bergembira ketika di perkuburan. Ini kerana tangisan lebih utama dilakukan pada tempat sedemikian. Setiap tempat dia ada masanya. Lepas tu kata ulama As-Sufi Ibnu Waqtih. Sufi itu adalah anak kepada waktunya. Dia tahu macam mana nak bermuamalah, interaksi dengan waktu tersebut. Waktu gembira, gembira, syukur kepada Allah Ta'ala. Waktu sedih, kena sedih, kena sabar, kena redha. Itu kan waktu dia. Ini waktu sedih, gembira. Waktu gembira, tapi sedih, dia terbalik ni. Waktu maulid, dia suruh orang sedih. Tak kebelik ke? Itu Maulana Syekh Ali Jumaah, orang main tanya dekat dia. Kata, kenapa dibenarkan sambut maulid? Syekh Ali kata apa? Dah kami ni orang yang suka dengan gembira. Maulid tu kan lahir Nabi SAW, kan tu kegembiraan dengan lahirnya nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kami ni orang yang gembira. Kamu tak suka gembira, jangan duduk dengan kami. Tak payah keluar dalil lah. Kamu ni orang yang jenis kerah hati, suka sedih, tak mau, jangan duduk dengan kami. Pergi duduk tempat lain. Duduk dengan kami bawah. Kami ni suka dengan kegembiraan. Waktu gembira kita gembira. Waktu sedih kita sedih. Ni hari raya pun nak sedih. Hari raya nak sedih. Tu lagu-lagu raya Melayu kita semua sedih-sedih. Sebab tak boleh nak balik raya tu sebab kira. Tapi raya tu gembira. Cuma sedih sebab benda lain. Gaji tak masuk lagi ke? Macam tu lah. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya adalah kezaliman. Dan kekurangan yang nyata. Telah diriwayatkan bahawa seorang saleh telah melihat seseorang bergembira ketika menghadiri jenazah, maka beliau bersumpah tidak akan bercakap dengan orang tersebut selama 3 hari. Ini disebut oleh Sidi Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya Lawaqih Anwar Qudsiyah ila ziyarati khairil bariyah. Ingatlah ziarah kubur ini sebenarnya akan menghidupkan hati, akan menerbitkan himmah sebenarnya. Kalau kita ziarah kubur tapi tidak menerbitkan faedah-faedah tersebut, maka ada khalal, ada lompang pada ziarah kita tersebut. Kalau ziarah ke makam para awliya tidak datang cahaya dalam hati kita dengan semangat untuk melakukan ibadah, maknanya ada khalal. Tak ada sir yang didapatkan waktu ketika ziarah tersebut, karena dia tidak jaga adab. Tapi biasanya kalau orang tadi jaga adab dengan baik, dia akan balik dengan hasil yang tertentu. Dan itu akan dirasai oleh yang merasainya. Baik. Yang ke-18 adabnya, kata guru saya yang mulia Al-Allamah Al-Murabbi Dr. Ahmad Mamduh hafizahullah taala, dianjurkan agar kita tidak terlalu kerap melawat serta menziarahi maqam para awliya. Jangan kerap sangat. Jangan kerap sangat lawat maqam para awliya. Tiap-tiap hari nak pergi lawat. Ini pun dia akan menghilangkan juga syuur, perasaan. Tapi di kulli maqam maqal. Setiap maqam dia ada dia punya ucapan dia sendirilah. Kemudian ada orang yang dia tak hilang syuur dia. Tapi kalau ambil dengan panduan Rasulullah, itu lebih baik. Karena Nabi mengatakan zur ghibban tazdad hubba. Jarang-jarangkan melawat, maka kamu akan menambahkan cinta.
Tu. Akan tambah cinta dengan sebab jarang melawat. Kita kalau pergi lawat selalu sangat keluarga kita, adik kita ke duduk di kampung, pergi lawat sedia rumah dia pun boring juga sebenarnya. Sebab tu yang selalu duduk berkelahi tu kes tu lah. Sebab selalu duduk sekali. Tu yang duduk berkelahi tu. Dia jarang-jarang jumpa, dia jaranglah berkelahi. Dia kalau selalu sangat jumpa ni, dia nak kerja nak berkelahi, cari dah sajalah benda tak kenal. Sebab tu kalau orang tu dia faham dengan baik, kalau dah duduk selalu dengan sekali ni, kawan-kawan duduk di asrama contohnya, suami dengan isteri, anak dengan mak contohnya, duduk sekali selalu, kadang-kadang dia akan ada juga lah benda tak kenal tu. Tapi kalau dia bijak sana, pada waktu tersebut dia akan kata, kena muamalah macam jarang-jarang berjumpa. Tu kan bagus. Dia kena ambil akhlak budak-budak. Tu saya sebut tadi dekat Abang Sofwan, tengok budak-budak berkelahi dalam rumah ni. Budak-budak kecil kelahi, kebuk barang apa semua kali. Budak-budak ni akhlak tasawuf mereka luar biasa, akhlak sufi mereka luar biasa. Berkelahi saja, lepas tu lagi baik balik. Curilah barang dia, ambillah barang dia, berkelahi macam ni. Saya tak tengok baik balik. Sebab apa? Sebab dia tak ada dendam. Kenapa kita tak boleh buat macam tu? Kerana hijab. Kerana anggap orang yang kita bertentangan tadi tu orang lain, luar daripada kita tu. Cuba anggap kata ni mak kita. Cuba anggap kata ni anak kita. Cuba anggap ni suami kita. Ni sahabat saya. InsyaAllah dia tak akan berkelahi lama. Sat saja. Dia tak akan dendam dalam hati dia. Tengok budak, akhlak budak. Tengok budak berkelahi, ambil akhlak tu. Jangan mak dia pergi berkelahi ni. Itu yang teruknya. Anak berkelahi, mak pun dia pergi masuk jempok. Tu yang jadi gila. Budak tu lagi baik balik, hak mak tu teruk. Sampai ke mati duk berkelahi. Padahal anak dia berkelahi ke buah pelam ya pun. Yang berkelahi jiran dengan jiran. Lepas tu anak dia ni berkelahi dengan anak dia lagi pergi sekolah baik balik. Hak mak sampai ke sudah duk masam muka. Sebab apa? Sebab dia terlupa hak berkelahi tadi budak. Hak yang berkelahi, hak nombor dua dia pula mak dengan mak. Mak dengan mak berkelahi, dia ambil panggil orang tua, tu jadi dia apa? Lepas tu jangan ada dendam. Buang dendam tu, insya-Allah akan jadi tenang. Kita akan jadi harmoni. Ambil akhlak budak. Berkelahi budak. Lagi baik balik tengok. Tengok budak-budak berkelahi macam mana. Tasawuf ni di keliling kita semua. Tasawuf di keliling kita tu tiang nak buat ke tak? Tu tiang nak buat apa tu? Tasawuf. Tiang tu, tiang je. Semalam duduk di situ lah. Ni tiang ni. Semalam duduk di situ lah. Ke tiang ni duduk di sini, ni duduk di situ. Tak duduk di situ kan? Daripada mula masjid ni siap sampailah tiang duduk di situ. Kena jadi macam tu. Duduk di mana tempat yang Allah Ta'ala tetap kat kita. Jangan duk pindah merata sangat. Semua nak jadi. Dah kena tak jadi apa kita ni? Jadi macam tiang tu. Qum haitsu aqamakallahu fik. Duduk di mana yang telah Allah Ta'ala tetapkan kamu duduk. InsyaAllah kamu akan jadi. Man sabata nabat. Siapa yang sabit duduk di satu tempat, tetap dia tidak akan berpindah. Dan dia tidak akan goyah. Dan dia akan tumbuh dengan kuat. Jadi apa? Jadi pasak. Dia suka pindah-pindah, pergi merata. Ni akhlak. Ni akhlak jibal dipanggil. Tiang ni akhlak jibal. Tengok bukit, gunung besar, duduk kat tempat tu je. Nampak? Tak gerak-gerak gunung jerai duduk kat situ. Tapi tidak merendahkan sikit pun kata dia gunung. Tak tukar pula nama dia jadi bukit jerai. Lepas tu dia tetap gunung. Nak naik teruk kalau nak naik. Kenapa? Kerana dia tetap. Kita kena macam tu. Akhlak. Buat seperti mana yang diarahkan. Itu maksud dia. Apa jadi betul? Benda berat jadi berat. Benda ringan kena ringan. Sebab tu bulu dia tak berat, terbang. Sebab tu yang ni dia berat. Sebab dia disuruh berat oleh Allah. Jadi berat dia. Tadi kata ulama ni puasanya akuan. Puasa aja makhluk. Puasa maknanya apa dia? As-saum maknanya imsak. Menjaga, menahan diri. Nampak? Jadi menahan diri daripada tasarruf dengan apa yang tak sepatutnya kita tasarruf. Tak menahan diri daripada melaksanakan benda yang tak sepatutnya kita laksanakan. Kalau ditetapkan kita untuk jadi lembut, lembut, bukan lembut jadi darai, tak. Maksud saya ni kalau ditetapkan kita untuk waktu tu bersikap lembut, lembut. Kalau kita ditetapkan untuk bersikap keras, keras.
Sebab tu Nabi kita Muhammad SAW adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling murunah dan sesuai dengan semua keadaan. Sebab tu ajaran Nabi Muhammad sesuai dengan semua umat. Nabi Muhammad ajaran beliau bukan hanya untuk Arab saja. Bangsa Melayu kita duduk di tempat ni pun boleh faham dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Betul? Bangsa Eropah yang konon-kononnya maju dan semua pun sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bangsa Cina sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad bukan hanya ajarannya hanya untuk beliau sahaja dan juga kaum beliau yang dikeliling beliau. Tak. Dengan semua keadaan umat boleh sesuai. Kenapa? Karena Nabi duduk dengan apa yang diarahkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Macam tu. Kita pun kena jadi macam tu. InsyaAllah kita akan jadi orang yang berguna, bermanfaat. Masalah yang semuanya kita akan anggap InsyaAllah khair. Semuanya bagus InsyaAllah. Boleh? Ni ziarah kubur ni. Mai ikut mana kubur tu. Ianya dilakukan ni qadar ni. Jangan ziarah selalu sangat. Ianya dilakukan dengan qadar waktu yang munasabah bagi mengelakkan penziarah tersebut bersifat kurang adab serta hilang rasa rindu disebabkan terlalu kerap melawatnya. Ni. Kalau kita duduk melawat selalu sangat pula. Tiap-tiap hari atau ziarah kubur para wali. Lah kali dia tak jadi untuk ambil manfaat dah lah. Dia lain kalau muarikh, ahli tarikh, nak cari tarikh, nak tulis tarikh, itu lain. Itu dia buat kerja. Ni kalau nak ziarah untuk nak mai perasaan dalam hati ni, dia kena zurghiban tazdad hubba. Jarang-jarang kan melawat akan tambah cinta. Contohnya sebulan sekali ada maqam mana kita nak kenapi. Kena hati. Atau kenapi. Ini salah satu bentuk untuk membersihkan jiwa dan melembutkan hati. Tunggu. Wali mana, ulama mana yang hidup lagi kita nak kenapi lawat. Tapi ulama yang hidup dia lebih berat lagi, dia punya adab dia daripada yang telah wafat. Karena yang hidup ni nampak je lah dia punya ekspresi muka dia, nampak je lah kalau dia tak suka. Jadi kita nak kena jaga adab tu lebih lagi. Tapi kalau dah wafat kita pergi tu kadang-kadang tu lah pergi kok belakang terus pun ada. Tak tahu dah kok mana muka, kok mana kepala, kita tak tahu pergi tala terus ya. Pergi depan tu pula duk pergi sembang, pegang pula batu nisan. Tengok pula ni betul ke ni sambil duk pegang batu nisan. Ini cuba kalau kawan tu hidup lagi. Supaya kita duk pegang dia, betul tak tok guru ni? Betul tak? Macam tu lebih kurang. Ada adab betul tu? Tak ada adab. Dia kena perhati elok-elok, kena tengok elok-elok. Banyak benda nak kena ajak sebenarnya. Kalau kata kita beramai sungguh benda-benda ni, hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Kita akan keluar sebagai orang lain selepas ziarah tersebut. Orang yang bening hatinya, tenang hatinya, qanaah, redha. Ada sir yang dipancarkan daripada ziarah tersebut. Dan ini adalah untuk beramal dengan sabda baginda Nabi SAW, zurghiban tazdad hubba, maksudnya jarang-jarangkan melawat maka akan bertambah perasaan cinta. Ini adalah di antara adab dan tata susila ketika berziarah ke makam sama ada orang saleh atau kaum kerabat seseorang. Jika seseorang dapat melaksanakan adab-adab ini, maka baginya kebaikan dan keberkatan yang luas serta akan mendapatkan manfaat dengan ziarahnya tersebut. Di sini kemudian setelah itu saya menyebutkan tata cara menziarahi makam para wali dan ahli keluarga baginda Nabi SAW. Saya baca cepat-cepat dalam 5 minit, 9 suku kita berhenti. Saya duduk main bulan-bulan ni, saya rasa zalim pula. Main baca 1-2, lepas tu bulan pula nak jumpa. Ni alang-alang kita baca ni bagi laju sikit. Ini dah tata cara dah. Tata cara ni dah senang. Apa yang kita nak kena buat? Ni kalau kita nak lawat para wali, ahli keluarga Nabi secara amali. Itu sebelum ni kita sebut secara teori. Yang ni amali. Ini adalah fasal yang akan saya terangkan tentang tata cara ketika ingin melakukan ziarah secara amali. Ini ibu ayah kalau kata nak pergi ziarah, kalau ada kitab ini, terus buka muka surat 56 tu. Muka surat 56 tu bawa tu, kita nak buat apa? Tata caranya mengikut turutan yang saya sebutkan ini. Ini yang saya ambil daripada sebahagian kitab dan sebahagiannya yang saya amalkan dengan mengikuti para guru ketika mereka menziarahi makam para wali. Yang pertama, dianjurkan seseorang itu sentiasa dalam keadaan berwudu ketika ingin melakukan ziarah. Ini satu.
Jika sampai ke tempat tersebut dan dia ingin memperbaharui wuduknya, maka ianya sangatlah dituntut. Ini satu. Nanti kita akan tengok, nanti ada masalah yang disebutkan kata tidak dianjurkan untuk berwuduk dan seumpamanya. Nanti kita akan tengok di masalah tersebut. Baik. Jadi yang eloknya dulu wuduk, nak melawat. Ini amalannya para wali-wali Allah Ta'ala. Dan ada sirnya ketika berwuduk. Karena wuduk ni adalah nur. Menziarahi maqam para wali ini adalah nur untuk mencahayakan hati. Maka insya Allah baliknya dengan nur. InsyaAllah. Nah, baliknya dengan cahaya. Yang kedua, hendaklah berpakaian dengan pakaian yang sopan dan mengikut etika yang telah ditetapkan di dalam Islam. Pakai pakaian yang elok-elok. Ni nak pergi ziarah, pakai seluar katok, seluar Hawaii. Ayah pun kadang kena tegur lah anak-anak cucu. Ni kadang-kadang tu, ya Allah, anak baru balik daripada duduk kampung tu, tapi duduk di Kuala Lumpur baru 2 hari, balik jadi Mak Saleh. Kita pun jadi heran juga. Tapi hitam ya tengok. Seluar pakai main dengan seluar macam tu. Ni kek congoh dia macam tu kan, tak apa, tak ada masalah apa nak pakai tu, tapi eloknya pakailah pakaian yang ada tata caranya. Kita kalau kata mai ke tempat kerja, boleh pula kita ada tata cara. Ada seorang Tok Bilal pada Tok Khatib, saya dengar dia bagi khutbah. Dululah masa ayah saya duduk di IJN dulu. Saya duduk dalam IJN, saya duduk semayang di masjid itulah. Ada seorang Tok Khatib ni, dia naik atas khutbah. Saya duduk, depa khutbah di atas IJN tu, kat kawasan parking tu. Tapi surau tu surau boleh buat Jumaat. Jadi bila duduk dengar tu, dia kata apa? Dia kata, tuan-tuan, mai masjid tidak semestinya dengan berjubah, tidak semestinya berserban, tidak mestinya berkopiah. Tak masalah, pakailah apa pun, dia kata. Begitu juga berkhutbah. Khutbah juga tidak semestinya dengan jubah dan serban. Saya pun panggung kepala sikit tengok. Patutlah pun. Pakai baju kemeja tangan pendek, kopiah tak pakai, khutbah. Saya kata mangkuk. Hang pandai pula nak pergi bincang etika atas tu. Hang mai kerja, ada pula baju etika. Awak tak mai pakai kain basah mai kerja. Dia kata, tak ada masalah untuk mai kerja, yang penting tutup aurat. Kain basah saya besar. Beli kain pelekat pula. Kain tolah besar tu kan. Balut pakai yang tu. Tak pun pakai ihram. Mai tempat kerja. Ini kan pakaian ibadah. Pakai ihram, tengok mai. Saya kena buang lepas tu, dia kata ni gila ke apa ni? Tahu pula mai kerja. Chef kalau mai tempat kerja dia ada baju kerja dia. Tak pakai etika tadi boleh kena buang. Akan jadi rosak makanan, jadi masalah. Nanti kena komplain. Kena pakai tutup kepala. Mai duduk atas khutbah, duduk atas mimbar, tiba-tiba boleh pakai ikut suka dia. Apa masalah ni? Kalau pakai macam ni tak ada etika lah. Tak, dia nak buat dia keluasan. Tapi dia luah bagi cerdik. Luah jangan jadi bodoh. Itu yang masalah dah. Luah sampai jadi bodoh ni masalah. Cikgu pergi sekolah pun pakai baju kerja. Budak pergi sekolah. Elok. Anak dia lepas ni kalau pergi sekolah. Pergi tak salah pakai ni. Pakai seluar pendek pergi sekolah. Cikgu tanya apa pakai baju apa ni? Cikgu, khatib kata duduk atas mimbar tak apa, tak ada masalah apa. Main sekolah, yang penting pakai baju. Saya tak tunjuk pun Angry Bird saya, dia kata. Salah orang macam ni. Dia, otak dia sebenarnya nak bawa pada satu benda. Nak dia pun tak beretika. Salah. Pelik kita. Jika makam wali yang ingin dilawati, ini seterusnya, tersebut terdapat di dalam masjid, maka hendaklah dia mendahului kaki kanannya ketika melangkah masuk ke dalam masjid, serta masuk dengan penuh adab dan ta'zim kepada rumah Allah Ta'ala. Lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, A'udzubillahil azim wa wajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitanir rajim. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Baca doa masuk masjid lah. Ini doa masuk masjid. Faham? Jadi kalau tu maqam dalam masjid. Ini di Mesir banyak maqam dalam masjid. Ini masalah lain pula. Ada pula kata, maqam dalam masjid pula. Dalam hadis Nabi telah menyebutkan, la'anallah al-yahuda wal nasara ittaqadhu qubur anbiya'ihim masajida. Dia buat hadis tu. Hadis riwayat Imam Muslim. Laknat Allah Ta'ala
yang telah kepada Yahudi dan Nasrani yang mengambil kubur para nabi mereka sebagai masjid. Itu dia. Kita macam mana pula ni? Macam mana kubur dalam masjid ni? Ini masalah lain, perbincangan dalam bab lain. Cuma saya jawab dululah, ringkas. Yahudi dengan Nasrani tak semayang dalam masjid, tuan-tuan. Jadi takkanlah Nabi SAW disebut Allah melaknat Yahudi dan Nasrani mengambil kubur Nabi mereka sebagai masjid. Yahudi tak semayang dalam masjid, Nasrani pun tak semayang dalam masjid, tapi Nabi larang mereka ambil sebagai masjid. Ni kok mana? Jadi maknanya masjid di sini bukan masjid ni. Masjid ni maksudnya ismul makan. Ismul makan maksudnya makan li sujud. Depa pergi sujud kat kubur. Tu ya. Sujud kubur tu dengan makna apa? Menyembah kubur. Beribadah kepada kubur. Tu yang masalah. Tamam? Jadi kita tak ada, golongan muslimin tak ada yang macam tu. Dan ada kubur dalam masjid, ni perbincangan dalam hukum fiqh, bukan dalam hukum akidah seperti mana yang dipaham oleh sebahagian orang-orang yang tidak jelas pengajian mereka. Baik. Keempat, kemudian setelah memasukinya, masuk dalam masjid. Satu lagi kena ingat, perempuan haid kena jaga-jaga. Ramai yang ikut ziarah kita, hatta di Mesir, pelajar-pelajar Azhar banyak kali dah kita doa habaq kat depa. Tak boleh, kalau kamu haid tak boleh masuk masjid. Dia kata bukan tak boleh masuk masjid, kalau kata ditakuti darah tu akan gugur ke ustaz? Kita kata ya, sebab kalau kata dia tak berhenti, taklah kamu akan berhenti lagi. Kamu akan berhenti. Berhenti bukan mesti duduk, berdiri pun kamu kira berhenti. Yang dibenarkan darah tidak gugur tadi kalau kata kamu ubur, lalu saja. Lalu tu pula masuk pintu ni, keluar pintu lain. Kalau masuk pintu tu, keluar pintu tu juga, tu tak panggil ubur, tu panggil taraddud. Ulang masuk tu pusing balik keluar. Tu tak boleh. Nampak? Tapi kalau kamu masuk duduk berdiri dalam masjid, lawat maqam, angkat tangan doa dalam masjid, haram hukum dia. Kalau kamu dikira muks duduk dalam masjid pada waktu tu, walaupun saya tak duduk, saya berdiri, maksudnya dianggap seperti duduk. Maksudnya, kamu berdiam dalam masjid walau satu saat, hukumnya haram pada waktu itu. Tak boleh. Jadi kamu tak faham sebenarnya masalah antara yang haram dan yang dibenarkan dalam masjid bagi perempuan haid. Dia kena mengaji lagi yang tu. Faham? Jadi perempuan haid kena jaga-jaga. Kemudian setelah memasukinya, maka bersegeralah menunaikan solat sunat tahiyatul masjid. Dah rajak dah. Sebanyak berapa? 2 rakaat. Jika solat fardu berjemaah sedang didirikan dan dia masih belum menunaikan solat, maka hendaklah dia bersama dengan jemaah tersebut, dan solat tahiyatul masjid akan dikira pahalanya termasuk dengan solat fardu berjemaah yang didirikan. Tamam? Ini masalah fiqh lah. Dia masuk tak main tahiyatul masjid lagi. Tengok tok imam tengah sembahyang waktu tu, mayang sekali. Kalau dia tak solat lagi, maka dapat sekali tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid tidak ada masalah. Hatta masuk selepas asar pun tidak ada masalah untuk kita tunaikan, atau waktu haram sekalipun, kecuali dia memang masuk waktu tu, sengaja masuk waktu haram nak buat tahiyatul masjid. Tu tak boleh. Sengaja tunggu lepas asar. Lepas tu masuk mayang tahiyatul masjid. Kata awak mayang waktu ni. Dia tu saja, memang saja nak tunggu lepas mayang asar. Untuk nak masuk buat benda haram. Dia tak boleh. Itu haram lah. Tapi kalau bukan tujuan tadi, kita masuk tulang waktu tu dah lepas asar, tak ada masalah. Boleh semayang tahiyatul masjid bila-bila masa pun tidak ada masalah. Kemudian seterusnya, setelah menunaikan solat sunat tahiyatul masjid, maka hendaklah dia bergerak ke arah maqam wali tersebut. Ni ingat ni cara ni. Masuk. Ni kalau maqam wali, ni maqam wali. Maqam Nabi ada caranya pula. Nanti itu bulan depan insya-Allah. Nanti ingatkan saya, no? Kalau maqam Nabi dia ada cara dia pula. Tu kalau kata kita boleh laksanakanlah sekarang. Banyaklah cara yang kita tak boleh laksanakan kerana ada pintu-pintu tertentu yang mereka tutup, yang kita tak boleh masuk lagi daripada pintu tersebut. Kalau maqam Nabi kita nak lawat, orang ulama kata masuk melalui Babu Jibril contohnya, kemudian menghadap dulu ke rumah Sayyidatina Fatimah, sembahyang dulu 2 rakaat, kemudian masuk pula dalam Raudhah, sembahyang. Lah ni tak boleh dah. Raudhah pun dah ada apa? Aplikasi dah. Nak masuk pula bukan pintu tu lagi. Jadi banyak dah yang kita terlepaslah daripada sunnah tadi yang kita tak boleh laksanakan. Baik, adakah kita akan marah kerajaan Saudi waktu tu? Tak boleh juga. Kenapa? Kerana kalau mereka buka penuh-penuh sangat pun saat lagi caca merbah habis pula, no? Mereka bukan kawal 3 orang, no? Mereka kawal 3 juta. Jadi kadang-kadang mereka buat undang-undang tadi ni, tak boleh juga kita nak suuzon kat mereka. Kita nak kata mereka nak menghalang kita daripada melaksanakan sunnah. Sebenarnya kena masuk ke sini, tapi mereka halang kita. Mereka ni memang Wahabi.
Tak nanti lu. Sabar lagi, bukan semua Wahabi pun. Hak buat kerja tu, mereka buat kerja je. Kadang-kadang tu mereka memang kena buat kerja. Dan kalau mereka tak buat macam tu, Allahu Akbar. Nah, bayanglah kalau mereka tak jaga Hajarul Aswad. Saya rasa mereka tolak muka masuk dalam Kaabah saja. Silap-silap mati 3-4 orang. Terlekat muka, nak picum tak boleh dah. No, muka orang tu dekat itu. Bukan Hajarul Aswad lagi. Dia tokak Hajarul Aswad bawa balik kampung. Nah, kalau mereka tak kawal, tak tarik, tak kasak pada waktu tu, elok dah tu. Arab yang buat kerja tu. Kalau orang Melayu tu, dia kerja apa? Buatlah. Kalau orang Melayu duk pegang tu, mau orang Johor pula. Syarimi. Pegang. Tengok orang tu, memang aku bebas dia kata, koyak, dia pula koyak. Tak boleh jadi macam tu. Dia tegah waktu tu. Sebab tu dia atok-atok macam tu, hak tu kita kena terima lah. Ya, saya dulu sebelum tu pun ada juga otak suuzon tu. Dia pun halang kita. Patutnya masuk pintu ni. Cik dia. Pi tu. Patutnya cari mampu ham kelih tengok. Tak lagi hilang tu ham ni. Hilang daripada radar. Masuk bawah tanah lagi. Dan menjawab. Terus dah kelih lah. Depa buat kerja depa. Hak tu. Kalau kita tengok, kita buat pondok, kalau ada majlis maulid, orang parking salah pun kita penin. Tu baru mai 1000 orang. Parking salah, cuba tengok. Jaga kata apa? Ni dia tak jaga etika ni, payah kan. Tu baru 2000 orang. Ni 3 juta orang. 4 juta orang mai. Kalau semua macam tu, tak gila hak jaga. Tu hak muka tak ada nak senyum. Dia kata kalau dia senyum semua dia kata, pok ni kali senyum lagi atas kepala dia. Naik atas kepala dia. Lepas tu dia kena buat muka tegah. Faham? Kita tak duduk tempat apa-apa. Kita duduk tempat apa kita tahu. Baik. Itu. Jadi setelah tu kita bergerak ke arah makam wali tersebut, lalu mengucapkan salam serta berikut. Ni seperti berikut. Ni salam dia. Assalamualaikum ya ahla diyaril minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nas'alullah ta'ala lana wa lakum al-afiyata wa yaghfirullah lana wa lakum az-zunub. Maaf. Yaghfirullahu lana wa lakum az-zunuba. At-tahiyyatu lillah waz-zakiyatu lillah. At-tayyibatu salawatu lillah. Sampai sini. Ini kata ulama, para guru kami mengatakan bahawa boleh dibacakan dengan sirah bacaan seperti permulaan tahiyat awal dan akhir dalam solat. Boleh baca itu. Nak baca Assalamualaikum ayuhan nabi, ni kalau nabi. Ataupun wali. Hatta di makam wali baca ni dulu. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia boleh dibaca juga 5 hingga ke 7 kali. Baca macam tu dulu, kemudian baca Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum ya wali Allah, ya sayyidi, sebut nama wali tadi. Tu, sebutkan nama wali tersebut. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji'nakum raghibina wa ila qabrikum zairin. Ini saya tak ada terjemah lah. Saya baca dulu sampai ni habis ni. Minggu depan saya baca lagi. Kalau kata doa tu kalau tak faham nanti saya baca lagi. Habis baca doa ni, habis baca ni kita punya tertib ni, kemudian kita pun baca, kemudian bacakan Fatihah sebanyak 3 kali. Imam Al-Khayyat Al-Harushi, Abdullah Khayyat Al-Harushi kata, kalau kita baca Fatihah 3 kali, kenapa baca Fatihah 3 kali? Ini hikmah dia, ada di bawah. Para wali mengatakan bacaan Fatihah yang pertama adalah seumpama telur. Bacaan Fatihah yang kedua adalah seumpama anak yang baru menetas dari telurnya. Manakala bacaan yang ketiga pula adalah seperti burung yang telah tumbuh bulunya, lalu terbanglah ia dan ia tidak akan berhenti melainkan di tempat yang telah ditentukan oleh Allah kepadanya. Maknanya Fatihah pertama, waktu tu doa kita didengar oleh wali tadi. Fatihah kedua, wali tadi dah jawab. Fatihah ketiga, wali tadi akan doakan dan akan dimustajabkan oleh Allah. Lepas tu baca Fatihah 3 kali di makam para awliya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, kecuali di makam Syekh Arsyad Banjari saya pergi, dia wasiat suruh baca 13 kali. Dia suruh baca 13 kali. Dan setelahnya dibacakan doa yang telah saya sebutkan pada bab sebelum ini, atau apa sahaja doa yang ingin kita panjatkan kepada Allah. Dan dibenarkan kita bertawassul dengan para awliya dan para nabi dan salihin. Begini lafaznya. Ini lafaz tawassul. Ini saya dah tulis di sini lafaz tawassul untuk kita baca tawassul. Bab tawassul, sini kita mengaji tak lagi? Tanya. Sini kita mengaji tak kitab?
apa ni, Ajwibah Ghaliyah ke kitab Syekh Ali Jumaat, tak pernah ngaji dah. Tak pernah ngaji lagi kan, jawab pada apa yang mereka sebut, hujah-hujah para ulama terhadap apa yang mereka kata ni bid'ah apa semua kali. Tak pernah ngaji dah. Kita tak ngaji. Nanti insya-Allah ada rezeki kita mengaji. Ngaji tu kita tahu pula lah. Ini saya takut pula ni, ada orang dia cakap, oh tawassul pula. Dia bukan syirik ke? Oh syirik terus. Hati-hati jangan syirik sangat, cepat sangat. Satu dia masuk virus nanti. Ya kau. Faham? Ha ni, dan kemudian ni doa yang panjang. Belakang ni doa yang panjang boleh dibaca, dan kemudian muka surat 48. Nanti bulan depan saya akan baca balik doa ni. Ni semua saya nak bagi tahu dulu. Bagi nampak dulu kalau nak pi, ini cara dia. Kemudian muka surat 48, setelah itu bolehlah kalian membaca qasidah ini secara beramai-ramai. Hak ni waktu ketika mana kita nak selesai. Nak selesai dah ni. Habis dah baca doa, maka kita baca Salamullahi ya sadah minar rahman yaghshakum ibadallahi ji'nakum qasadnakum talabnakum salamullahi warrahmah alaikum ya waliyallah أتيناكم وزرناكم وقفنا يا ولي الله سعدنا إذ لقيناكم قصدنا يا ولي الله توسلنا بكم لله أجيبوا يا ولي الله رجونا من مزاياكم لتدعوا يا ولي الله إلى الرحمن ما يرى لدينا يا ولي الله طلبنا وسعة الرزق حلالا يا ولي الله وحج البيت في الحرام مرارا يا ولي الله وارزق لنا زيارة مدينة رسول الله وحسنا في اختتامنا كراما يا ولي الله وصل وسلم على محمد يا ولي الله وحمدا للمهيمن وشكرا يا ولي الله. Habis baca yang tu, kemudian kita kata apa? Al-wada' ya wali Allah, Al-firaq ya wali Allah. Kalau kita pergi ramai-ramai, anak bini kita tak ada, kita baca dekat dia, dia suruh dia ulang Al-aman ya wali Allah. Kemudian baca ni, la ja'alahu Allahu akhiral ahdi baini wa bainak la minka wala min ziyaratik wala min wuqufi baina yadaik. Ini kita minta macam sebagai harapan kita. Tidaklah kami, janganlah dijadikan ini ziarah terakhir. Moga-moga kami bukanlah rasa bosan berada di depanmu wahai wali Allah, tetapi hajat kami ini hajat banyak, cuma himmah kami ni kurang. Moga doakan agar kami dapat datang lagi ke sini. Kalau kami mati, kalau kami hidup, kami akan datang lagi. Kalau kami mati, maka tolonglah ingat kembali dengan apa yang telah kami janjikan dengan kalimah syahadah la ilaha illallah, dan nanti bantulah kami ketika di akhirat kelak, dipegang tangan kami, dibawa kami bersama masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ni diamalkan ibu ayah semua, balik daripada ziarah tu walau 1-2 maqam sahaja, hasilnya luar biasa. Qad jarrabna. Beza dengan kita pi, ini maqam ni, wali ni dulu hidup zaman ni, oh ni, bismillahirrahmanirrahim. Jom, cepat. Bah tinggal kita lagi. Tak dapat apa. Kosong. Kita pi tenang, duduk, adab, sopan, baca yasin, baca tahlil kalau boleh. Kan? Kemudian baca ni doa-doa yang kita sebut di sini. Kemudian baca tadi salamullah tadi ni ramai-ramai dan seumpamanya. Kemudian elok kita bangun selepas baca dah tadi, maka elok kita bangun, maka bacalah beramai-ramai muka surat 46. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Baca tu bangun, pergi tu jangan qahqara, jangan jalan paling macam tu, tak berjalan dulu macam tu. Maqam tu masih di depan kita, jalan kita dalam keadaan mengundur sambil baca ni, dan kemudian kita pusing dan terus berjalan tanpa memandang lagi ke belakang pada waktu tersebut. Dan letak tangan di dada ni dengan harapan moga diterima ziarah kita tersebut dan sebagai tanda hormat dan tanda perpisahan kita dengan wali tersebut. InsyaAllah akan dapat anugerah
dan juga akan dapat sirnya dengan ziarah tersebut. Hendaklah berjalan keluar dari kawasan maqam dengan mengundur. Ni bukannya memberikan belakang badannya kepada wali tersebut. Ni pada permulaan. Setelah tu kalau dah jauh sedikit, maka barulah kita memalingkan badan kita pada ketika tersebut. InsyaAllah pada minggu bulan akan datang kita akan baca pada muka surat yang ke-45, dan mana-mana doa yang masih tidak jelas nanti insyaAllah saya akan bacakan semula pada permulaan pengajian pada bulan depan kalau dipanjangkan umur, dan kemudian kita akan sambung terus pada muka surat yang ke-45 insya-Allah taala. Dan ada sikit lagi saja baki, dan kemungkinan bulan depan kalau kata tidak panjang masa kita akan khatam pada bulan depan insya-Allah. Kitab ni boleh baca kitab lain lah insya-Allah. Nah, ini tangguh-tangguh pula ambil 3-4 bulan. Kitab boleh khatam dah senang. InsyaAllah bulan depan kalau ada rezeki kita khatam kitab ni insyaAllah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Jadi bila khatam kitab ni doa mustajab pada waktu khatam kitab ni. Dan moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dengan hajat-hajat kita insyaAllah Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya mohon ampun, mohon maaf. Janji pukul 9 suku, belajar dah sampai 9.30, 15 minit. Jadi saya minta ampun. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kepada kita kefahaman yang baik, dan diberikan kepada kita dengan amalan yang baik insya-Allah. Jadi ibu ayah semua boleh dah kalau nak pergi ziarah makam ibu ayah kita, bawa kitab ni dan bawa dengan ziarah dengan amalinya tadi, insya-Allah kita akan rasa lain. Subhanallah. Hadza mujarrab. Kita telah merasai perkara tersebut dan melakukan perkara tadi, dan melihat depan mata kita sendiri apa yang berlaku. Sekat dulu, saya mohon ampun, mohon maaf, kami pun dah solat tadi. Jadi saya mohon izin dulu, dan moga dapat kita bertemu lagi pada bulan hadapan insya-Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.